diberi pada malam ini ialah pengorbanan untuk masyarakat ataupun bersatu padu kita nak buat lagu dalam masyarakat kita. Jadi alhamdulillah saya syukur pada Allah, ya Allah Taala beri peluang kepada saya pada Baba Fikri ni. Saya nak tak rezeki nak kemungkinan kok kita pun kenal dah di kampung Kota Talib ni. Saya ni namanya Muhammad Fikri bin Haji Abdullah ataupun walid di dalam Facebook tu nama Baba Yi Pondok Punjawi dah. Jadi alhamdulillah lah daripada ustaz kita dan pula mak kita dah. Mak ni sebagai cucu dah, cucu hamba, cucu saudara dah. Anak saudara hamba tu Baba Ing, nak saudara Tayyibat ni. Jadi kerana permintaan daripada orang sini dan pula mak kita pun ini minta Baba Fikri mai kecek sini. Tapi lek taning ni jangan mana penceramah nak mari sini. Penceramah nak mari jarang-jarang. Letan ni kerana letan ni tak banyak sangat buat masalah ceramah-ceramah kebanyak kes sebelah balik negara, sebelah balik jalan banyak ceramah-ceramah sebab tempat hamba dah gini sebelah Lek Nara keluar dan pula Jeringo, Lubuk Datuk. Nah, Lek Nara aja. Lek Tani ni sebab apa boleh kata tak banyak sangat ceramah-ceramah kerana dalam tani kita ni ya banyak pondok-pondok, banyak madrasah dan mahat-mahat dan pondok-pondok. Tengok sini ada anak pula. Nah, buya kita sini. Nah, masa budak-budak mau duk mari semua dah jumpa dengan buya ni. Kita budak-budak lagi nya. Nah, dengan buya ding ni, kita duk mari semua buya pun duk pergi semua kok mau kita tu, pemahama tu. Jadi alhamdulillah buat apa? Jadi malam ni Allah Ta'ala wi peluang kita dah. Mana kita buka telinga wi molek. Lepas tu buka hati kita, buka mata kita. Kata kita nak mari cebokkan negara ilmu. Ataupun kita mari malam ni kita nak muzakarah. Bukan nak mengajar. Dan nak muzakarah. Apa muzakarah? Yang nak ingat mengingati. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam satu ayat suci. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat. Di dalam ayat suci-nya Allah Taala kata dan Allah Taala firman katana wa zakkir dan hendak mengingatilah olehmu ya Muhammad. Kita kena ingat mengingati sama kita. Supaya terimeh dia ingati, supaya dengan Tok Khatib dia ingat mengingati hari Jumaat. Terimeh dan Tok Khatib royak belum pada Jumaat. Lagi pula baca selawat tah Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hari-hari nak minggu. Kama dia mari malam ni sebagai nak muzakarah. Ya Allah Taala kata wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguh mengingat ini tanfa'ul mu'minin ialah memberi guna, memberi naf'at dan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, kita jangan jemung tetengi orang nasihat kita. Jangan kita rasa puas orang wi nasihat kita ataupun wi pengingatan kita tetengah agama Allah Subhanahu wa taala. Tak kira daripada ustaz, tak kira daripada baba, tak kira daripada ulama-ulama, tak kira daripada para asatizah, wi mengingati kita, maka kita jangan berasa jemu, jangan berasa puas. Dengarlah wi banyak-banyak. Kalau kita dengar perkataan hak baik 500 patah, ia masuk ke hati kita sepatah dia. Kita dengar benda baik 500 patah, nasihat tok guru, nasihat ustazah, nasihat orang tu, nasihat orang ni, tok guru ngajar dalam fiqh, ngajar tafsir. Kita dengar benda molek 500 patah ni, hak ia turun ke hati kita sepatah. Tapi kalau kita kecek benda tak molek, kita kecek benda tak comel, 100 patah masuk dalam hati. Sebab tu benda molek ni kita kena kecek semua, kena dengar semua. Kita jangan jadi katanya telinga kita tuli, mata kita buta, hati kita pun buta. Ibu bapa ni kita takut sekali. Hak Tuhan sebut dalam Quran kata summun bukmun
umyun fahum la ya'lamun. Tuhan banyak sebut tu. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ada satu ayat. Summun. Allah Ta'ala ibarat pada siapa dia? Allah Ta'ala bertutur dalam Quran dengan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Setengah pada ayat. Setengah daripada ayat tu summun bukmun fahum la ya'lamun. Summun bukmun umyun fahum la yafhamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran tu summun. Gapo dia? Tuli. Tuli. Apa tuli? Kalau dengar orang ngajar ya awak tak dengar. Kalau orang ceramah ya awak tak dengar. Ya tak pergi ceramah, ya tak masuk dalam perut. Sebab apa? Dia tuli telinga. Tuli telinga makna dia tak ada isti'mat, tak ada istima'. Ya tak ada dengar dengan perkataan orang duk ceramah, orang duk mengajar, orang duk nasihat. Ya tak dengar. Dia buta mata. Mata ya tengok benda molek, ya awak tak tengok. Tengok benda comel, ya awak tengok benda comel, ya awak tak gari. Lagi pula summun bukmun umyun. Tuli telinga dan kelu lidah. Lidah tak kecek benda molek. Tak kecek benda tak molek apa? Kecek benda tak comel tak apa? Tubik daripada ukara tak comel sama. Lagi pula butanya mata dia. Fahum la ya'lamun ataupun fahum la ya'qilun. Maka mereka itu dikatakan orang yang tidak ada akal. Ini Allah Subhanahu wa taala ibarat pada siapa? Allah Taala takbir pada siapa? Jadi hak mau duk dengar duk cek berita mari kata talik ni orang bersatu dah. Stop. Orang kata talik tak payah. Ni orang kata talik. Orang hati baik dah. Orang hati comel dah. Orang masalah pengembara, masalah pengiktibaran comel dah, fikiran pun comel dah, satu pun satu dah. Tapi di hari ini lagu mana kita nak ngerbek untuk bina masyarakat kita dalam kampung kota Talik ni? Orang kota Talik ni bersatu dah, bersetokah dah. Kalau terimi minta khairat gapo, minta kebajikan gapo, minta khas sejid, minta khas sekolah tadika, kita tak ada bermasalah dah. Kita terima dengan mudah-mudah. Pas tengok wak masjid di kota Talik ni habis 5 juta mau duk dengar pada terimi dah buat ustaz-ustaz. Daripada buat cikgu kata 5 juta kita tak pernah buat khuduri. Alhamdulillah wa pada Allah, bersyukur pada Allah. Orang kata Talik ni bersatu dah, bersetokah dah. Lagi kita nak gerbel lebih pada dia lagi. Karena di hari ini masjid kita perlu kepada tanah 2 tebitu tak pergi kita. Harganya tak silap ingat ustaz dan cikgu duk royak 470,000. Tapi amba rasanya kalau orang kata Talik ni pakat sungguh 10 kut 20 kut seorang, 100 200 seorang, ataupun adik kakak kampung kita duk tengok live shoot, lagi pula duk tengok Facebook ni dengan rakam dan pula nombor nombor akaun bank yang ada di dalam selalu. Wasa nak selalu dah. Tapi amba berasa dengan orang kampung kota Talik ni pakat ni 470,000 bukan banyak. Semalam buat apa? Amba nak royak semalam. Hak kemarin. Kemarin perhimpunan ni daripada ulama-ulama fatwa ni. Kemarin di Jamiah Ulama amba pergi dan pondok-pondok lagi tok lagi. Di Jamiah tempat Tok Syekh Daud kita telaga Tok Syekh Daud. Pakak itu amba kecek dengan Baba Karing Semarang. Dah Baba lebih pada serah lagi. Kalau tanah serah tu sejid tu lebih pada serah. Kamar dia sekarang sejid ni habisnya ana dah. Habis 40 juta dah. Habis 40 juta. Hak kedua ni 5 juta lebihnya ni. Hak Jamiah Batani, Jamiah Ulama. Hamba tanya Baba Karing kan? Hamba bahasa nak pakainya ana lagi ni. Hak masalah sejid ni, hak Jamiah ni. Hak tempat ulama nak beripung ni. Dia kata kena pakai 50 juta lagi baru nak cukup.
Dah ni cumanya nak beli tanah tambah 2 tip itu ya 470. Orang kedua ni, orang kata tak boleh nak cari tak boleh. Tak seng. Nah. Makan dah semalam, orang masuk di dalam banci hak jamiah ulama tani malam pukul 10 lebih kurang 1 juta. 1 juta. Orang masuk dalam banci hak jamiah malam 1 juta. Lepas tu kita ni 470 nak beli tanah tarikan ni. Rasa tak ada payah ni berapa buat kena cara je. We kena cara standing dengan buat kita duk fikir, buat kita duk berusaha saat ni tu, insya-Allah Allah Taala tak wi payah. Lepas tu nak besar ke sini kalau nak wi mudah nak mai hajat. Minta Tuhan. Kepala-kepala ni maya hajat nak minggu. Malam Jumaat maya hajat wak tahlil jamu la sejid. Maya hajat jamu wak tahlil, maya hajat wak tahlil jamu la sejid. Insya-Allah kalau orang kampung kata tak lek wak macam ni dah. Nak duit 470,000 hamba rasa tak ada siapa setahun. Tak ada siapa setahun ni. Kalau orang kata tak lek nak duit 470,000, insya-Allah Allah Taala akan hantar di dalam malik banci. Ataupun ada orang satu orang yang kaya yang lebih macam ni mai jumpa ngata email salah satu asbabnya kemungkinan 400 bukan banyak ibu apa amo tak sah tak banyak 470,000 ni insya-Allah kita nak gerbel lagu mana untuk masyarakat kita orang sini gerbel dah sepakat dah satu dah lepas tu nak bersatu lagi amo nak buat banding supaya tali sabuk kalau ya seorang ya tak gerak nak heret kayu, tak usah kata kayu seketul besar perut raja. Tak usah kita kata kayu besar, perut dah besar ketul kerana perut raja. Kayu halu, lagi pulak pang kapal tubel. Ya nak heret tak gerak dah. Kalau tali sabuk tu seorang. Tapi kalau tali sabuk tu mari beripung, jadi tokoh besar lengi. Tokoh besar lengi. Maka tika ni tali sabuk tak usah kata kayu seketul, kayu 2 ketul ya tarik gagah. Supaya tu juga kalau orang kampung di kota Tok Lek sepakat bersatu gerbek untuk masyarakat, insya-Allah Allah Taala wi maju dan berjaya ke depan lagi. Sebab orang Arab kata al-ittihad quwwatun, bersatu ini ialah kuat. Al-ittihad taqaddumun, dan pula bersatu ini ke depan. Al-ittihad tatawuran, dan pula bersatu ini dikatakan maju dan ke depan. Kemudian kita di hari ini kita kena berebut. Kita kena pakat berebut buat kebajikan hak seperti Allah Subhanahu wa taala permadana. Fastabiqul khairat. Dia kata satu ayat. Dan ayat lagi dia kata falyantanafasil mutanafisun. Nih, sahabat-sahabat, orang-orang Islam di zaman dulu, daripada muhajiri wal ansar, mereka saat ni takut masuk syurga tu terlewat. Kita tengok daripada kisah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, Nabi katakan, ya Abdul Rahman, siapa-siapa dia yang kaya, ia akan masuk syurga lewat daripada orang sesat 500 tahun. Abdul Rahman dia ada utang beratus-ratus ekar. Ada duit beribu-ribu juta, beribu-ribu beratus-ratus ribu. Dia boleh kerak, dia boleh berak, beli utang untuk perang, beli kuda untuk perang, alat jatah untuk perang bagi orang Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda dan kata pada Abdul Rahman bin Auf, ya Abdul Rahman, siapa-siapa dia yang kaya, yang duit banyak, dia akan masuk syurga lepas daripada orang sesat 500 tahun. Abdul Rahman bin Auf teriak menangis-nangis sebab dia takut dia masuk syurga lewat. Kita lah ni dak dia mata kana mu tak semaya jemaah. Apa malah sejak besar ni sejak kota tak lek nama jemaah tak hidup. Learning for kita bakal dak tewah wak sejak tak dak tewah ke semaya dalek. Learning Lah ni pakai dok tewah ke panggil imarah Tuhan katanya innama ya'muru masajidallah. Sesungguh kamu dok imarahkan akan masjid. Imarah ada dua. Ada imaratun haqiqiyatun, ada imaratun zahiriyah.
Ada orang panggil mempercomel masjid secara hakiki. Mana orang panggil imarah sejid, jangok sejid, comel sejid secara hakiki, secara sebenar, yakni menghidup amalan-amalan masjid seperti semaya jemaah, seperti semaya sunat les sejid, sunat tahiyatul masjid, dan baca Quran les sejid, dan halqah Quran les sejid, ngajar kitab seminggu sekali, minggu 2 kali. Ni nama imaratun haqiqiyah ataupun imaratun batinah. Satu lagi, imarah kita yang passing zuhir. Mana pakak jangok, cumi pecah kita tukar baru, mozek tak molek tukar mozek baru, kipas angin tak ada kita saring kipas angin baru. Hak ni imarah zahirah. Zahirah. Ibu bapa kita dak tengok di hari ni pok kita sabut sejid 3 hari raya dengan hari Jumaat ya. Hari lain kita tak sabut mana, tak sabut mana. Sebab tu di hari ni kita nak menekan sikit kepada adik kakak kampung kita. Kita hiduplah semaya jemaah di dalam masjid. Insya-Allah kalau di mana hidup masjid situ hidup. Tapi apa mari tengok dalam kampung kota Tolik ni, tengok masjid mau tahu dah kata orang sini hidup. Orang sini roh hidup. Orang sini jiwa hidup. Orang sini tenaga hidup. Orang sini orang panggil bergerak hidup. Nasyat bahasa Arab ada kegiatan di dalam kampung kota Tolik. Tengok masjid tahu dah. Kalau kita pergi tengok masjid, Allah dah. Nak buka pintu, nak dapat tangga pintu sejid tu cicak yak buka apa. Jamin Allah kaki tak boleh setengah masjid kamu pergi baru ni nak ceramah. Lepas tu nak ceramah nak masuk di balai kau dalam bilik as-sujud. Pita apa weh? Pintu tak ada. Bapa tu masya-Allah masjid ni. Temeh kata Allah, tak ada Allah bapa. Onyo ki mapuh malam ni pelita jamai tu. Faham nak masuk dalam jamai, dalam tandas bagi sujud kena ambil pelita becek ni. Pelita hak talipung masuk ke dalam. Ni kita boleh tengok dah ni, tengok kampung kota Tolik dengan sejid, dengan menara, dengan pelita cerah ni. Walaupun orang kota Tolik ni hati cerah, hati bersatu, hati setokah, dan orang sini rajin buat amal dah ni. Karena tengok di sejid yang tunjuk di atas kampung kota Tolik orang setokah, orang bersatu, orang berkacau, nak buat gapo tak payah. Pada hari ni kita nak masuk dalam ayat tu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan bersatulah kamu, bersetokahlah kamu, bersetokah kamu, dan pula kamu jangan berpecah. Jangan kita pecah. Jangan mungkok tu kukok ni, terimi nak buat kau ni kita hadap kau lain, tok debe nak buat kau ni kita tak kau lain. Hal ni tak sih. Kalau duduk lagu ni kampung kita tak maju. Dan kampung kita tak maju ibu apa? Kama dia Abdul Rahman bin Auf, apabila Nabi royak dia tahir Abdul Rahman, kalau mu mati dalam keadaan mu kaya, mu kena masuk syurga Allah Ta'ala lambat pada kesesak 500 tahun. Lepas tu apa tarak satu hari akhirat sama dengan dunia 1000 tahun. Dengan molek ni, ibu apa? Sehari akhirat kalau nak mai padu dengan umur dunia, 1000 hari dunia baru satu hari akhirat. Lepas tu 500 tahun di akhirat. Lepas tu Abdul Rahman apabila dia dengar macam tu, dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hamba nak hebahkan harta hamba ada daripada unta, daripada duit piti hamba, daripada harta hamba untuk Allah dan Rasul." Habis. Ya nak khairat kepada akhirat, nak khairat kepada Allah, nak khairat pada agama Allah fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abdul Rahman, "Ya Abdul Rahman, engkau itu ada kedak anak? Engkau ada kedak ahli? Engkau ada kedak keluarga?" Maka Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah, hamba ada ahli, ada keluarga, ada anak." Nabi kata, "Tak boleh. Mu nak khairat harta mu semua fi sabilillah di jalan Allah Taala. Mu kena bagi 3. Ni sebab tu kan nyawak mecok kaligus. Orang kita nyawak kuat, nak nyawak cungak kaligus sat. Dah, nak kerak pesejik becik. Ni susah kan ni? Abdul Rahman nak kerak habis. Kemudian Rasulullah lagi dia kata tak leh Abdul Rahman buat macam tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata tak leh Abdul Rahman, amu nak kerak semua mu nak bagi 3. Bagi untuk warga satu bahagian,
bagi untuk Allah Ta'ala sebagian, dan bagi untuk untuk agama satu bagi untuk keluarga, dan untuk agama Allah, dan untuk dia, dan untuk bagi keluarga, dan untuk Allah, dan untuk di dalam pergi satu bahagian. Ini umat dia pun tak ada buatlah macam dia nak saat ni. Sebab tu ibu bapa, ibu bapa, kita di hari ni tak siapa setara Abdul Rahman kaya, tapi adalah yang kaya, adalah yang lebih. Tapi Abdul Rahman kan dia takut dia lambat masuk syurga, tapi dia Nabi royak dah kata dia ni ahli syurga, al-mubasysyirin bil jannah, orang yang diberita dengan kesukaan dengan syurga. Tapi dengan sebab dia saat ni tu takut lewat masuk syurga, maka dia nangis-menangis, dia berteriak dengan Allah Ta'ala, nak hebah harta dia kepada Allah Ta'ala wabi fi sabilillah, tapi Nabi lari dia. Orang-orang dulu ibu bapa, dan sebab tu dalam kitab-kitab ni dia, dia semaya satu ketika, dia semaya orang dulu dia semaya tu binatang burung. Doska dia saat ni tu serupa dengan turuh pagar. Jadi binatang burung saat ni tu, dan doska kata dia turuh pagar. Kemudian ada satu orang ba'dus salihin, satu hari dia duduk semaya saat ni tu, dan dia semaya dalam kebun dia. Dia semaya dalam kebun dia, dia jaga ni orang dulu. Kemudian daripada binatang burung duk sekota, bau dia ni serupa dengan turuh pagar. Kemudian duk maya di dalam kebun taman dia. Apabila dia semaya, dia pergi nampak seekor burung duk terbang dekat dia. Burung saat ni duk terbang di dekat dia tu, duk jak satu pokok kayu pokok taman, satu pokok taman, lepas pada satu pokok taman, satu pokok taman. Jadi mata dia duk celau kepada seekor burung sana. Jadi apabila orang ba'dus salihin ni, dia duk semaya sana. Apabila dia tengok dalam semaya seekor burung duk pindah daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman yang lain, daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman yang lain, maka dia bobo duk semaya tu, siap dahlah dia ni lalai daripada semayanya. Dia tu lalai daripada Allah, duk ingat tengok burung, duk pindah daripada daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman lain, daripada pokok taman pada pokok taman lain, maka dia teringat dia lalai dengan Allah, dia lupa keadaan semaya dengan Allah, maka dia rasa sesat, rasa rugi dalam semaya dia. Maka satu ketika dia hebah kebun taman hak yang melalaikan semaya dia ni kepada Allah dan fi sabilillah. Ini ibu bapa, di hari ni kita nak tanya diri masing-masing. Kita cuba soal kita semaya ni ada khusyuk ke tak? Walaupun tak 4 rakaat pun tak apalah, sekaat mula-mula kita khusyuk, ataupun 2 rakaat mula-mula kita khusyuk, tapi 2 rakaat yang belakang kita tak khusyuk. Cuba tanya semaya. Semaya kita ni banyak di hari ni, bapa duk perhati tengok ni, banyak tak khusyuk ni. Banyak main-main lah semaya. Kadang semaya 4 rakaat 2 minit setengah sudah. Yang maya baik mana tak tahu. 2 minit dah. Orang semaya hak derasuk ni 5 minit. Lepas tu semaya hak kemah lagi 7 minit. Lepas tu orang hak semaya lambat khusyuk lagi 10 minit. Tapi dia giwat seminit setengah sudah. Yang maya baik mana ni? Ni boleh cek. Kalau kita semaya lagu ni, bermakna kata semaya kita Allah Ta'ala tak terima lagi. Allah Ta'ala kata di dalam Qur'annya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh semaya kamu dapat menyegahkan kamu, dapat menahan kamu, dapat sekat kamu daripada kerja benda fahsya dan munkar, daripada kerja benda-benda tak molek, daripada kerja benda-benda dosa, daripada kerja benda-benda tak comel. Tapi kerana kita semaya kau suka benda tak comel, kerana kita semaya tak tinggal kau rasa berahi benda maksiat, kerana kita tak duduk semaya duduk rasa kau raga, kau kuat maksiat,
Ini boleh kena dan tanda kata semaya kita belum diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana semaya kita tak boleh nak mencegahkan fahsyat dan munkar. Ini dalil kata semaya kita belum diterima oleh Allah. Ibu bapa, saudara-saudari semua ni, sebab kita kena cek semaya kita, sebab di mula-mula sekali akhirat esok Allah Ta'ala tanya buku semaya. Allah Ta'ala tak tanya buku sedekah. Allah Ta'ala tak tanya buku puasa. Allah Ta'ala tak tanya buku haji. Allah Ta'ala tak tanya buku-buku lain. Mula-mula sekali apabila bangkit daripada padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kita mula-mulanya semaya. Sebab tu semaya kena molek ibu bapa. Dah ni tok guru pun duk royak belaka dah. Semaya tu wi kena, bi asmaya pun wi betul, bi asmaya pun wi molek. Apabila kita semaya molek, insya-Allah nah pada kita semua ni insya-Allah kita dapat. Patut kita dapat sempurna. Patut sahabat-sahabat dulu dia bertawah hak semaya, dia bertawah hak sedekah, dia bertawah hak ibadat. Patut nak pesan kepada orang kata toklik ni. Orang kata toklik semua ni. Dah kalau kita nak semaya, nak wisdat buat apa? Nak wasa manis dalam ibadat. Nak semaya kita wasa manis. Kerana sini ni Allah Ta'ala cakap al-jannatul ajilatu fil dunya. Syurga yang Allah Ta'ala sifat taruh dalam dunia, yakni orang semaya dapat khusyuk dan tawaduk. Mana khusyuk tawaduk? Makna semaya ia timbul berkat, semaya ia timbul sakinah, semaya ia timbul nusrah daripada Allah. Cuba kita tengok Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ali tak ada makan ni 3 bulan dengan Siti Fatimah. Natu Nabi hak paling susah sekali, Ali. Hak kaya Uthman bin Affan. Ali ni orang sesak. Menatu Nabi sesak, tapi orang yang sangat-sangat sabar. Fatimah satu hari pergi jumpa dengan ayah dia, yang kata, ya abi, ya bunda, ya ayahanda. Dimo Fatimah ni tak ada makan ni, tak ada berasak dapur 3 bulan dah ya ayah. Fatimah anak Nabi, orang yang sekasih-kasihkan oleh Allah. Nabi sallallahu boleh katanya Nabi lebih daripada Baitullah, Nabi lebih daripada Jibril, Nabi lebih pada Bait. Kata, aku tidak menjadikan makhluk ini daripada alam langit dan tak bukan kerana cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cahaya Nabi ni jadi langit, dengan sebab nur Muhammad jadi bumi, dengan sebab cahaya Nabi ni Mahfuz, dengan cahaya Nabi jadikan qalam. Cahaya Nabi ni jadi baik. Siapa dia lebih? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih. Lepas tu anak Nabi Siti Fatimah Az-Zahra tak ada makan ni 3 bulan, tak berasak dapur 3 bulan. Fak kita tak biasa siapa ni. Walaupun kawit tak siapa 3 bulan, dapur kita tak berasak. Anak Nabi hak yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala tak berasak 3 bulan. Kama dia apabila Fatimah tak ada makan ni, Ali tanya, "Hei Fatimah, loti kering darah tak ada? Dok cucur ke? Nak cicah dengan cuka ni tak ada beliau." Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajah apabila rapat pagar pesing ni, sutuk pagar macam ni, makan tak ada ni weh. Dalam rumah tangga tak ada berasak 3 bulan. Ali pun saat ni tu make asmaya dengan sempurna dah. Asmaya make we kena. Banyak buat kita make mudah-mudah. Banyak daripada kalangan orang awam make asmaya tak kena banyak buat apa. Hak ni kita nak we peringatan. Kadang-kadang orang tino hak dok kena sekali 7 lawi ni. Lawi dia turun sini ni, lawi rambut dia panjang turun sini, dia lipat naik kau ni. Dengan molek kau ibu, kau wanita. Hak ni duk makan ni, hak ni duk semaya tak sah ni. Sebab yang ambil asmaya tak kena mana? Basuh tangan tak apa lagi.
Komo tu rasa pun boleh duduk lagi. Basuh muka. Lawi hak panjang turun ni, ya heret naik kota. Ya tarik, mari duduk di belakang tengok. Ya tak basuh lawi ya. Kemudian lawi dia, ulama fiqh hukum kata, ini termasuk fi haddil wajhi. Masuk di dalam sakat teh muka. Lepas tu ya tarik naik di atas tengok, ya tak basuh. Asmaya ya sah dah. Asmaya tak sah, wuduk dia tak sah. Apabila wuduk dia tak sah, semaya dia sah dah. Kama dia semaya pun tak sah. Dan apabila tak sah di asmaya, semaya itu syarat, maka dikata semaya itu fardu, maka tidak sah sebab syarat dia tak sempurna. Ni jaga ibu bapa. Tapi Sayyidina Ali yang mi asmaya dengan sempurna, jatuh pun nak jaga baik-baik mi asmaya. Hak kaki pecah tu. Buku lali. Buku lali juga air gerung-gerung tak ada gosok dak wah buku lali. Itu tak rata air juga tu. Puak mot. Ali kita cerita dulu. Nah, Sayyidina Ali saat itu yang mi asmaya dengan sempurna, mi asmaya hak syarat kandak, hak Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila salam fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ning ayat ni, ini ayat yang tunjuk wajib kita kena make asmaya. Ayat ini Allah Ta'ala turun kepada Nabi suruh mengambilkan wuduk. Apa mengambil wuduk? Bertahara, yakni bersuci daripada hadas kecil. Hak Tuhan sebut dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sebagai iman yang sebenar. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasul dan hari kiamat dan qadar baik dan jahat. Kamu sani, iza kumtum ila salah, ai iza aradtum an tuqimas salah, an tuqimus salah. Apabila kamu nak semaya, tak ada semaya lagi nak semaya. Apabila kamu nak semaya, Tuhan suat baik mana? Faham belaka dah semaya, gapo ulama mentakrifkan dalam kitab weh. As-salah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ni takrif semaya. Ini takrif semaya. Ulama wi pengertian pada kita gapo? As-salah gapo as-salah? Iya semaya. Perkataan. Mana perkataan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Perkataan ni. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni perkataan. Patu rokok Allahu akbar. Perkataan. Tidak dikata perkataan. Mana wa af'alun dan perbuatan. Mana perbuatan semaya? Rokok. Rokok jadi apa? Hak syarak nak rokok wi supaya papes keping. Maka rokok wi jadi supaya papes keping, maka di dalam kubur dia seluah-luah kubur. Ni lebih ni. Kadang-kadang rokok tinggi gitu. Kadang-kadang rokok telajak berdoa, dia pegang di beting. Tak sah rokok gitu. Supaya papes keping. Kapan dia apabila kita ihram. Takbiran ni Allahu akbar, masuk niat situ. Sebab apa panggil takbiratul ihram? Amo nak pela sikit. Sebab apa panggil takbiratul ihram tu apa? Sebab apabila tak ada takbir, belum pada ni kita nak minum air boleh. Belum pada kita takbiratul ihram, kita nak makan nasi pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak kecap pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak berjalan pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak tidur pun boleh.
fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillah Allahu akbar. Gawane takbiratul ihram, takbir yang menegah akan kita daripada kecek. Asal kecek luas maya boleh. Belum pada takbir nak makan minum boleh, tapi apabila kita takbir tak boleh nak kecek, tak boleh nak minum. Ini murad dengan takbiratul ihram, takbir yang menyekat akan kita daripada bercakap, daripada minum dan makan, tidur lehat ataupun daripada berbuat. Ini takbiratul ihram. Kemudian we faham apa? Nah, ni orang panggil mula dengan takbiratul ihram dan pula kita menyudahi semayat dengan wisalah. Ni tahap belakang wak we kena dah. Kemudian Sayyidina Ali, apabila Allah Ta'ala ujikan menantu Nabi Ali karramallahu al-wajah. Ali ni satu orang. Sebab apa? Cuba kita tengok dalam kitab. Ibu apa? Sahabat lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lakak dengan radhiyallahu anhu. Tapi Ali seorang, ulama-ulama tak lakak dengan radhiyallahu anhu. Lakak gelar Ali hak paling masyhur, Aliyun ibnu Abi Talibin karramallahu wajhah. Cuba hati tengok. Ni benda sulit-sulit, benda selit-sepik ni. Kenapa ulama wi lakak wi gelar pada sahabat lain? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tapi Aliyin karramallahu wajhah telah membeli sahabat lain daripada Ali 124,000 sahabat-sahabat lain semua tu sujud kepada berhala belaka, sembah pada berhala belaka, ibadat pada berhala belaka, buca pada berhala belaka, karawak pada berhala. Tapi Ali karramallahu wajhah seorang sepupu Nabi ni tak biasa sembah kepada berhala. Sebab tu ulama takbir dan menggelar Ali karramallahu wajhah. Lepas tu Ali nak yak kata dia susah makan ni tak ada 3 bulan. Ya buat macam mana? Ha, kok ada susah dalam ni. Kalau di dalam kota tak boleh ada yang susah, makan tak cukup, makan tak padan, duit pun berapa cukup, anak nak mengajar. Ali 3 bulan tak berasak dapur. Ali ni kita nak ambil contoh teladan Ali ni. Apabila Ali ambil asmaya yang sempurna, Ali pun pergi akad takbir. Ni semaya hajat 2 rakaat minta pada Allah. Ali akad takbir nak Allahu Akbar. Noyak tak khusyuk Ali dengan Allah. Rapat Ali dengan Allah. Takarruban Ali dengan Allah. Kisah duk dapur musim weh. Musim piah. Tubik ke? Di kisaran. Tubik tepung, tubik gandum. Fatimah bergaduh-gaduh cari bekas kita ada tepung. Dengan sebab apa? Semaya bagi Ali takbir 2 rakaat Allahu Akbar. Turun apa? Fa anzalallahu sakinatahu wa tama'ninatahu. Allah Ta'ala waktu turun ke atas Ali akan ketenangannya dan wa tama'ninatahu, dan tama'ninah pada musim dah dapur. Kisah duk musim dapur, tubik tepung, tubik gandum. Siti Fatimah kita dah dengan tak ada dengan talek, tak ada dengan bekas, tak ada pas bekas, penuh bekas, pas bekas, penuh bekas, pas bekas, penuh bekas, siapa habis bekas lah umur. Tepung duk tubik pada kisah dia tu tak berhenti-berhenti. Kemudiannya Ali tu Fatimah panggil, Ya Ali, Ya Ali, Ya Habibi, hei kekasihku, ta'al ilayya. Mai kau kusta Siti Fatimah tak? Ali pun pergi, Ya Habibi, hei kekasihku, ta'al ilayya. Mari kau nista ni pun oyak gapo ni. Tepung duk tubik di kisah tak ada berhenti. Ali pun tengok nah, kisah duk musim piah. Ini nak royak pada ibu bapa, kalau kita susah kita semaya. Kalau kita susah, kita semaya hajat. Supaya Sayyidina Ali dapur dia tak berasak 3 bulan, dia ambil asmaya tawajuh dengan Allah. 3 bulan, kisaran tu musim. Kemudian Ali apabila Fatimah panggil, dia pergi pegang kisah dia. Dia pegang kisah dia, berhenti kisah dia. Tak tu baik tepung lah.
Maka beritaan ini, khabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun panggilkan Ali. Tanya sikit, sebab apa mungkin pegang kisah tu? Ali kata, aku tengok ya Rasulullah tepung duk tubik tak ada berhenti-berhenti Rasulullah. Sebab tu aku pegangkan kisah. Pas kita pergi semaya hajat, pergi minta pohon kepada Allah Ta'ala. Lepas tu nak kirim kepada orang kampung Kota Tolik ni. Ada satu orang ulama yang mau tengok sehari dua ni, umur 100 ni tahun. Ulama kita, orang tani kita dengan pada MK, dengan Tuk Bakuratul Aman. Lepas tu nak kirim sehari sini. Orang sini kalau nak jadi supaya ayah ni, baba ni ada lagi sekarang dan ngaji kepada Pak Dai Mekah, ngaji kepada Tok Bakuratul Amani. Pak Dai dulu duduk mana? Duduk di Naga. Lah ni kapur Naga tak ada dah, dia punggah habis dari berapa. Pak Dai hak kita duk tahu belaka semua Tok hutan ni nak gedebel dulu, nak ngaji Mekah dengan Tok Bakuratul Amani, kena ngaji dengan Tok Pak Dai, baru nak gedebel. Kalau ngaji kau datang ni saja tak nak ngaji Mekah kepada Tok ni tak debel lagi, tak masing lagi. Supaya orang Malaysia, kalau ngaji sekadar Malaysia, tak mari jinjak tanah taning, tak ngaji Tok taning, orang Malaysia ni tak bisa lagi. Supaya Tok Guru Tok taning kita dulu, kalau ngaji sekadar taning, tak nak ngaji Mekah, tak nak ngaji kepada Pak Dai, tak ngaji pada Syekh Yasin Fadani, tak ngaji kepada Ku Jali, tak ngaji pada Syekh Abdul Karim Manjari. Semua Tok ni tak jadi bisa. Orang panggil tak masing. Kemudian Tok Bakurah Amani, Tok pada kita duduk di Naga. Masa tu amor naik, masa 20 tahun dulu, kapur Naga di mata ning lah umur Pak Dai Mekah, Tok Bakuratul Amani. Kemudian ibu bapa mana wayah sikitnya, ada orang ni, ada lagi ni. Bapa ni ada lagi, umur 100 ni tahun. Lepas tu ada orang masuk tanya ya, bapa mata nampak pergi baca Quran tak ada kena pakai cumi bapa. Ni, umur 100 ni tahun, tak ada kena pakai cumi baca Quran. Telinga dengan molek lagi. Ni bapa ni kata, dia kata masalah ni amalan bukan no istiqamah buat sikit tak apa tapi buat semua. Gapo amalan mun oyak malam ni hak bapa ni buat amal. Boleh umur ya sekarang tak ada nyakit kecil manis, tak ada nyakit darah tinggi, tak ada nyakit jantung. Jaga jantung tak ada, darah tinggi tak ada, sakit pinggang tak ada, kok tu kok ni tak ada, telinga dengan molek, mata cerak molek, umur 100 tak makan Aisyah. Aisyah, Cola, Fanta, orang-orang kita tak makan. Kalau orang wahi jenis wa amal Aisyah ni, umur tak panjang golek katanya. So yang kedua, dia banyak wa amal ai panah sokmo. Patut amalan dia pesannya ke apa? Ibu bapa dengan molek. Kau ibu dan kau bapa, saudara-saudari hadirin hadirat, minta dengan molek. Hamba nak kirim taruh pada orang sini, pakak-pakak boleh wa amal. Yang pertama amalan dia kata wa amal ni baik. Gapo dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benar tak payah hendak kita gerti belakang. Benar kita dah baca sama tapi kita tak tahu masa mana, tika mana yang kita kena buat amal. Berapa kali? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali pagi. Lepas subuh kita bangun sembahyang subuh, wirid subuh sudah, kita bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi, lepas tu 10 kali petang. Lepas sah dekat dengan ngorek ataupun belum pada ngorek, kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pula. Lepas pada tu 30 kali pula. Belum pada kita nak tidur. Gimana amal? Ni Baba Fikri kirim taruh kepada orang Kota Tolik semua ni. Wa amal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi,
10 kali petang, 10 kali sebelum pada nak tidur. Insya-Allah apabila kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali kita ada tidak payah udaya ya Allah. Tak ada boleh tolak bala tu takwa di atasku malaikat engkau ya Allah. Mintalah engkau tolaklah bala takwa penyakit penyakit di atas diriku keluargaku. Minta mutolak dengan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita niat pula lepas pada 10 kali kita kata tidak payah udaya daripada bala petaka, daripada penyakit dan penyakit dengan engkau malaikat engkau ya Allah. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali malam. Kemudian amun nak cerita satu cerita kepada orang sini. Ada satu cerita orang zalim. Patu kita ni duk sepakat dah dalam kampung. Dalam kampung Kota Toleh orang sepakat dah. Patu dah hari ni kita nak gerbang semacam sahabat. Sahabat dia tak jang dia mau pergi dulu masuk syurga belum pada dia. Abdul Rahman siapa dia sanggup gerbang nak bayar semua, nak wis semua harta dia di jalan Allah asal dia boleh masuk syurga dulu daripada dia. Daripada orang lain. Ini nak kata pengorbanan Saidina Gaba Abdul Rahman Ibnu Auf. Dia tak sanggup kata dia nak masuk lewat syurga 500 tahun daripada orang fakir miskin. Dia sanggup gerbang harta dia semua di jalan Allah. Patut dia hari ini ibu bapa kita kena sanggup gerbang demi masyarakat. Kita kena tahu kita umat yang paling lebih. Karena Allah Ta'ala kata dalam Quran dan firman dia kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kita dikatakan sebaik-baik umat. Kita dikatakan Allah Ta'ala lahirkan kita ni sebaik-baik umat. Kalau kita pergi padu dengan umat tu adat, pergi padu dengan umat Nabi Nuh, pergi padu dengan umat-umat yang lain, kita lah paling lebih sekali di segi umat. Karena umat ini tak laku masuk syurga, umat lain tak boleh masuk. Kemudian jangan kita terlupa tugas kita buat apa. Kalau kita nak jadi umat yang paling lebih, kita kena royak kepada orang benar baik. Jangan royak ke orang benar tak baik lah. Ni kita setengah-setengah orang duk baik dah, kita pelaga demo wip pecah. Orang-orang duk baik dah, kita pergi celah demo. Orang duk baik-baik dah, kita jadi golok mata dua. Jadi golok sunnah duk pelaga wip pecah dah kampung. Ini wal iyazubillah. Jadi kalau kita nak jadi umat yang paling lebih, kita jangan lupa tugas kita. Apa tugas umat akhir zaman? Ialah menyuruhkan manusia kepada kebaikan. Supaya kita di hari ini waktu tadika tu juga untuk nak tarikkan anak-anak kita, untuk nak tarikkan adik-adik kita mari ke masjid. Sebab apa? Kita nak biar kenal Allah, kita hajar kenal malaikat, kenalkan Nabi, kenalkan Rasul, kenalkan Allah. Ini apa ni? Pada hakikat kita menyuruh kepada kebaikan. Ini tugas bagi umat akhir zaman. Jangan tinggalkan tugasnya lari manusia daripada mungkar. Kalau umat ni tinggalkan kerja ini, nantilah umat ini akan dibala ataupun dihina ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu orang yang zalim di hikayatnya. Ni orang ada zalim kalau kita duk baik ni dengar cerita ni. Banyak moh kita ni duk berlaku hipit tanah, ada jadi. Duk jadi sangat orang kaya-kaya orang ngaji hipit tanah orang. Lepas tu, orang wahai hipik tanah orang buat ngaji duk jadi tahu cekak kata Tuhan marah. Tahu cekak kata barang orang tak leh, tapi nak hipik gak sedekah. Sedap weh. Kadang-kadang Tuhan tak ada pergi setahun, Tuhan ada hospital, ada rumah nak jalan tak ada kena apa. Kabar-kabar kita tengok selidi pangetah lah. Selidi pangetahnya hipik dia mau masuk pagar. Dia kata hak dia. Pasti ingat buat hipik pagar orang dah. Apabila mati tanah kubur tak cukup. Buat hipik pagar, hipik tanah orang,
ambil tanah orang dengan tanpa izin rampasan, maka orang ni apabila mati tanah kubur oleh ke dia mau buat rong supaya rong ubi lebih lagi, tapi tanah dia tak cukup apabila dia hipik makan. Hipik tanah orang. Kemudian ada satu orang zalim hikayat kana. Dihikayatnya anna zaliman. Hukiya anna zaliman satu orang zalim. Kana yadlimu dha'ifan a'waman. Dia tu ada wak zalim kepada satu orang awal. Ya orang lebih, ya orang bisa, ya orang kaya, ya orang mulia. Orang lemah supaya kita orang kaya, orang lebih, orang tepi mau kita orang biasa. Ikut kita wak anak, cara kita apa hadak rumah dia, hadak rumah. Dia nak kata apa tak berani kita orang lebih. Cara kita hadak rumah dia, ajamai kita hadak rumah kita tuah ke apa hadak dia. Ya orang sama ada, kita orang lebih, kita hina dia, wak zalim dia. Kemudian, falamma tala zulmuhu qala lil mazlum la qala al mazlum lil zalim yawman. Jadi apabila panjang sangat kezaliman, orang dah buat zalim panjang dah. Ada falamma tala zulmuhu qala al mazlum lil zalim yawman. Apabila orang panggil panjang sangat demo ni dia buat zalim ke dia dah, dia buat nyanyi. Ada ni mau kita orang buat zalim ke orang, Allahu akbar. Dia tak ingat kata dia nak mati, tak ingat kena jumpa dengan muka naki yang paling kedebel pada dia lagi. Dan wak nyanyi kau orang semua semenjak hidup, orang wahim nyakit ti, wak orang dia sakit hati semua. Apa tu orang ni Allah Taala tak ampunkan dosa. Orang wahim menyakit ke saudara, Allah Taala tak terima doa dan Allah Taala tak ampunkan dosa dia. Panggil kezaliman pada satu orang ni dah. Inna zulmaka alayya qad talaba bi arba'ati asya. Kama dia orang mazlum, orang kena zalim. Faham? Dia mau nikah kena buat nyanyi semua. Orang tepi moh dia tak siapa, tepi pagar dia. Tak pamper pi pagar dia, lepas aica lagi kok moh dia morning dah. Wak zalim berpanjang ni. Maka orang kena zalim pun dia kata kepada orang zalim dia pada satu hari atas kan? Dia kata zalim engkau di atas aku ni duk tutup dengan 4 perkara. Orang wak zalim ke orang hendak ingat 4 perkara ni. Gapo 4 perkara? Yang pertamanya ia annal mauta ya'ummuna. Hei orang zalim, mengingat kata mati ni mengumumkan kita semua. Tak ada kita orang zalim, orang kena zalim, semua ni kena mati belaka. Orang wak karuk orang kena mati, orang kedebel kena mati, orang kaya kena mati, orang wak zalim ke orang pun kena mati, orang kena zalim pun kena mati. Tapi pak bicara hukuman ataupun mahkamah Allah ialah di padang mahsyar. Orang wak zalim ke orang patut nak bersesa kepada adik kakak kampung sini semua. Kita jangan duk main, kalau nak buat zalim pun jangan duk cari duk jadi celabuh ataupun duk jadi gapo orang panggil duk zalim kepada ni. Hamba duk tengok banyak ni. Orang kita apabila duk dekat pondok, dia wahai nak jadi pakai dengan pondok. Dia nak pakai dengan tok guru. Dia nak pakai dengan orang ngaji. Amo nak oyak belah-belah nah kepada adik kakak kampung. Kalau kita duk tepi pondok, duk tepi kawasan pondok, boleh kita jangan duk mai jadi peling dengan tok pakai dengan tok guru. Amo nak oyak belah-belah tu. Takut-takut buat kita kena doa tok guru, kita bimbang takut buat kita tak ada benih di atas muka bumi. Ibu apa tok guru sore-sore kalau hak lapis tua-tua ni dia ada alat senjata dia. Dia orang panggil anak panah malih. Ni bodoh royak lalulah kepada orang di kakak kampus sini dah. Patut hamba biasa tengok dak orang ni ada satu tok guru gilare je. Jadi gilare dia saat ni tu, dia tak payah dulu zaman dulu kan dah. Dia terotak ada stay yang dah kampung. Terotak ada sutil lah kampung tu, suhu cekak dah orang tu. Lepas tu, dia saat ni tu dah. Dia ada Malik Ahad tu main judi muay thai. Main judi tu adalah menaruh duit politik ni dah. Kemudian tu gilare dia tahai. Ku minta lah pada mung ni duk dak pai pondok boleh Malik Ahad pun nak main judi pun slow sikit. Pas dia kata rano ke babo.
Dia kata, hei bapa, kalau bapa tak seduk dengan kita, tak seduk lah kampung, bapa hidup boleh bukit. Dia kata, tak seduk main lari ambo, nak main judi ni lah. Ha ni. Ni ambo nak pesan kepada orang kata tak lek, kita tak usah main lah ngatuk guru dengan ustaz-ustaz orang yang ada kepandaian. Kita takut tok guru berdoa dengan Allah, dia teriak waktu malam, kita akan kena sejata anak panah malam, bukan sekadar kita, anak cucu kita, tujuh lapis, golek kan nak jadi selera. Aning ambo tengok dengan mata ambo sendiri dah, orang ning lepas dia kata ke tok guru ning, orang ni sekarang lah ni dia mati sakit 2 bulan-bulan. Kuat sangat aku lari lah sikit. Jangan duk bosan, aku malu kau orang ni. Orang duk lalu dak pai pondok, fok duk main judi dak pai pondok. Amo nak royak di sini bagi fok kita di kota tak boleh orang bertua, pondok banyak, tok guru banyak, orang alim banyak. Kama dia sifat hak tak molek kita buat tu baik bu bapa. Buat tu baik, mana sifat tak molek? Hak yang syarak dan pula hadis lagi. Yang pertama sekali sifat apa? Yakni sifat tomok kepada dunia. Gapo tomok ni? Kuam lo. Tomok dah ada sikit nak nak 2 butir, ada kebun sutir nak sutir pula, ada umur besar nak besar lagi. Ni orang panggil sifat yang dicelakan oleh syarak. Siapa dia ada sifat macam ni, syarak tak kena, Tuhan tak kena pada dia. Yang kedua, sifat dia bergerak hasad rezeki. Hasad rezeki ni banyak sekali berapa. Hasad rezeki ni duk jumpa dengan Allahu Akbar. Putih hasad rezeki, sifat tak molek ada dalam hati. Puak kita sanggup main dengan benda-benda jin. Puak kita sanggup main deki kena. Puak kita sanggup dibelikan barang-barang tak molek main kena sama saudara. Ni nak share banyak ni nyanyi bapa. Mau tengok nyanyi setengah-setengah tak Allahu Akbar. Lek nak tidur tak lek, lagi pula nak waktu ni tak lek, tak arak semua, tak tahu buku apa. Patut orang zalim dia kata dia kedai hak kena zalim dia kata pada orang zalim dia tahu mati tu kena belaka. Sama ada orang buat karuk ke orang hak kena karuk, kena semua mati. Tuhan kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang gawa, yang bernapas, tiap-tiap benda bernapas kena kecap mati, kena rasa mati. Dan pula orang zalim kata orang yang kena zalim kata kepada orang yang menzalim, wal qabra yadummuna, dan pula kubur saat itu akan mempeluk kita. Kubur yang akan hipik kita. Nah, ibu apa? Masuklah kubur kita tahu belakang dah. Ni kita malam ni duduk di dapur sejik kota tak lek, semua kita duduk dalam cerah, duduk dalam pelita, duduk dalam ramah. Tapi kita duduk di dalam kubur, kita duduk seorang diri, lepas tu kubur tu peluk kita. Kubur tu hipik kita. Ni orang yang kena zalim, dia kata pada orang zalim, mati tu kena belaka. Tak kira kaya, tak kira tesak, tak kira miskin, tak kira raja, semua mati. Lepas tu kubur akan hipik kita. Tapi kubur hipik, nah hak rengeng-rengeng sekali supaya mak menyusu kepada anak. Mak anak ni anak. Mak susu anak. Lepas tu mak gerai ke anak mak perat ni. Hamba budak ni. Lepas tu mak lepas. Lepas tu orang panggil sekurang-kurang hipik kubur kepada seorang mak, yakni seperti mak gawak wipak kepada anak. Yang ketiga, orang yang kena zalim dia kata kepada apa? Kepada orang yang menzalimkan dia. Wal qiyamatu tajma'una, dan hari kiamat itu menghimpunkan akan kami. Hari kiamat himpun kami. Dalam kubur kita tahu dah berapa. Sebab tu tah kubur, kalau mati sehari boleh semaya tah kubur. Mati 2 hari kita tak ada nak semaya sejid, boleh semaya tah kubur. 3 hari boleh semaya tah kubur. Kerana mayat jasad ni tak hancur lagi. Apabila sampai seminggu, mata ia pecah, perut ia pecah, daging ia pecah hancur. Sebab tu lepas pada seminggu dalam hukum fiqh, nak semaya jenazah tah kubur tak boleh. Sebab kena mayat tika ni sudah pecah, sudah hancur dah. Lepas tu siapa dia tak sewi dia hancur tubuh badan. Lepas tu buah ni juga nak pakai akhirat. Wa amal apa ibu apa? Kita rasa tak tubuh aku duk guna atas dunia ni weh. Aku rasa nak pakai akhirat pula. Aku tak nak pergi tubuh ni tak sehingga tubuh baru nak itu wagi dengan tubuh aku duk pakai atas dunia ni.
Siapa dia tak sewi hancur tubuh badan. Ketika dia mati tak hancur. Kemudian dunia tubuh mana, akhirat pun tubuh tu. Semacam para nabi, para mursalin dan para awliya. Yakni orang yang beramalnya surah Sajadah dan surah Tabar. Wa amma surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Surah ni wa amana, wa amma setiap malam, wa amma setiap malam, maka apabila dia mati, maka tubuh badan dia tahajud, tubuh badan duk pakai dunia, tubuh ni juga pakai di akhirat seperti nabi-nabi dan para rasul. Kemudian hari kiamat, hei orang yang menzalim akan daku, mu kena ingat hari kiamat sikit lagi akan himpungkan kita di padang mahsyar. Pada mahsyar pakak berimpung, kita dah dengar lakon dah. Allah bertindih-tindih tak ada kena kata apa. Matahari 12 ting kepala. Bawah tu katanya bombing temaga. Kata setengah bawah tu bombing ke? Bombing daripada perak ataupun fiddah, yakni temaga. Daripada perak ataupun nuhas. Bombing maga ataupun bombing perak. Nah, kita kena ingat. Kita nak buat zalim ke orang, kita kena ingat tak satu hari kita kena naik mahkamah Allah. Kena naik mahkamah Allah. Gapa mahkamah Allah? Yakni akan ditanya satu persatu oleh Allah dan para malaikat muat gapo dia, menghipit tanah dia, muat nyanyok dia di atas dunia. Di hari ni pun nak balas satu persatu. Sebab itulah orang yang kena zalim kata, mu kena ingat mati akan menipukan kita semua. Kubur akan menghipitkan kita dan pula hari kiamat akan menghipungkan kita di padang mahsyar. Lagi pula wadiyanu yahkumu bainana, dan pula agama akan hukumkan kita mana yang betul, mana yang tak betul. Dan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini ibu bapa, kalau kita nak berselamat daripada dunia dan akhirat, nah kalau kita tak pandai setengah-tengah, aku nak doa apa, aku tak pandai. Tak pandai nak doa. Tak pandai nak baca Quran, setengah tu pandai baca kulhu ya. Setengah tu pandai baca la ilaha illallah, tak pandai nak wa amah macam dia. Kemudian Nabi kata mu wa amah ni pada dah. Kalau mu doa tak pandai nak doa hak lain, kita doa hak ni hari apa? Lepas maya kita doa mana? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekurang-kurang malah pahmaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Cuba kita tengok dalam kitab Ibnu Katsir. Hasanah dunia wa perkara, hasanah akhirat wa perkara. Ha tengok. Hak kita nak minta dalam doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita berdoa hak ni cukup dah. Rabbana, hei Tuhan kami, ya Rabbana atina, beri engkau kepada kami. Oh, doa ni makna yang sedap sangat. Sedap dan pula manis bagi orang yang memehirkan makna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hei Tuhan kami, berilah akan kami di dalam dunia kami hasanah. Hasanah dunia ditafsirkan oleh mufassirun 3. Yang pertama, kalau kita Allah Ta'ala terima doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia pertama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala wisehat tubuh badan. Kalau Tuhan terima doa ni dah, mula-mula kali hasanah dunia ni, Allah Ta'ala wisehat tubuh badan. Tubuh badan tak ada kecil manis, tubuh badan tak ada darah tinggi, tubuh badan tak ada nerengok, tubuh badan tak ada huacai, tak ada nyakit huacai, tak ada nyakit tak. Ni hasanah dunia ni. Allah Ta'ala wisehat hak mula-mula sekali. Kesihatan nak beli dengan duit juta we tak leh. Kalau ada 10 juta, tengok orang ada 10 juta, nak beli kesihatan tak leh. Nak beli tak nak buat ke mana nak ikut sihat. Tak sihat, duk sakit situ. Nyakit jatuh lah. Nak beli tak leh. Hasanah yakni sihat fil badan atau fil jisim ataupun fil jasad ni. Pertama dalam hasanah dunia. Yang kedua, hasanah dunia ni gapo dia ibu bapa yang dirahmati? Ialah Allah Ta'ala wi murah rezeki. Allah Ta'ala wi murah rezeki.
Nah, hasanah dunia Allah Ta'ala wi murah rezeki. Apabila kita berdoa pas maya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama kali sehat di dalam dunia, tak ada penyakit di mana, darah tinggi, nyakit wacai. Yang kedua Allah Ta'ala wi gawa, yakni wi murah rezeki. Wi murah rezeki kepada kita. Allah Ta'ala wi mudah jalan-jalan kerjaan kita. Kalau nego Tuhan wi nak tagih serak. Tuhan wi mudah duit pada kita, wi mudah perniagaan kita, wi mudah buat tu buat ni. Nah, kerjaan buat Tuhan wi mudah. Yang tiga hasanah dunia, Allah Ta'ala wi anak soleh. Anak soleh pada kita, siapa dia tidak ada anak. Hak Nabi kata, iza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Siapa dia kasih? Apabila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, 3 kali ingat berapa? Yang pertama, kalau Tuhan terima, kita tak ada sakit. Kalau duit tak banyak, rumah gobek-gobek, tapi hati senin, nyakit tak ada. Yang kedua, kerja buat kita gapo, Allah Ta'ala wi sapa cita-cita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala wi anak soleh pada kita. Ni hasanah dunia. Hasanah akhirat. Hak kita dah minta tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat kawa. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala wi lepas daripada siksa kubur. Ada hasanah akhirat tu. Siksa kubur, apa siksa kubur? Allahu Akbar. Siksa kubur ada orang Arab amanah akhirat cerita dengan orang Arab seorang. Fok-fok kita ada nak teksi sekali di negeri Syam, nak kecek dengan lebar kereta teksi. Lepas tu lebar kereta teksi, ya dulu orang susah. Ya susah. Lepas tu dia lepas teksi ni duk cerita, ya tak orang tepi mahya, tak ada seorang orang susah. Lepas tu ada orang kaya tepi tu, ya duk besar pada orang susah ni. Ya kata, hei ya fakir, ya miskin, kalau mu mati ni dah, mungkin baca Quran di atas kubur kuatik habis 1 kali kotak. Kalau mau kita lengah, ditunggu kubur kuatik lah. Kama dia, orang susah, orang fakir ni, dia dengar. Dia buat dengan tausiah dan pesan ni orang kaya tepi mahya. Apabila orang kaya tepi mahya mati, orang susah ni dia baca Quran sungguh di atas kubur yang kaya ni. Si kaya ni, orang susah dia baca sungguh. Tapi yang susah ni, dia pergi beli roti di purung roti. Dia beli roti canai, roti negeri Arab itu roti siai. Kalau kita duduk negeri Arab nampak roti badai, roti besar. Kalau bawa pergi Mekah pun tengok dah roti badai. Lepas tu roti Arab apabila kita pergi beli di purung, dia bau sedap. Dia bau sedap. Lepas tu Arab saat ni dia beli roti kau dah 10 kok, 20 kok, dia bawa gitu. Kamar dia bawa, lepas tu dia temung plastik jabir orang. Sini di kota Tolik panggil jabir orang ke jabir gelenya tak tahu. Kalau kau mohon no, panggil jabir orang pun panggil jabir plastik pun panggil jabir gelenya pun panggil. Dia ambil jabir di atas tembok atas batas tu. Dia ambil roti buh di alas dah, ambil roti buh dalam jabir orang sana. Pas dia pergi duduk atas kepala kubur dah. Atas kepala kubur yang kaya ni pandai duduk atas kepala kubur. Duduk atas kepala kubur ni, ia pun baca Quran, hak si kaya pesan dia baca Quran. Timbul seorang laki-laki di atas kubur. Timbul seorang laki-laki tak kubur. Dia kata, man anta. Orang lelaki ni tanya, man anta? Siapa engkau ni? Jawab orang hak timbul tak kubur kata, ana munkar. Aku ni munkar dan nakir. Munkar, aku ni orang duk soal mati lah kubur. Lepas tu orang hak timbul tak kubur tu ya nak, hei si anu, jabir sakning hak mu ambil tah tembok tu jabir siapa? Orang susah saat ni mik roti boleh jabir tak. Roti ni dia tak mik jabir tak tembok tak batas tu. Tak ada jabir orang dah, tak ada orang milik dah. Kerana duk menayar tu kupuk di angin di atas jalan. Mu tahu ke? Kata jabir tak ada milik orang, tak ada sianung bin sianung milik dia, bukan milik orang. Deh. Siapa jabir di atas tanah duk menayar pupuk oleh angin. Muka nakir tanya lagi sianung be sianung. Mu ambil apa jabir hak siapa? Pas ni kita duk atas dunia duk makan harta, duk makan benda tak molek, duk makan syubhat.
Wow, akan ditanya oleh muka nakir lebih pada tu lagi. Siapa tahu orang Arab yang susah, ambil jabir yang ada menempung di tengah jalan. Muka nakir tanya, jabir siapa yang ambil ni? Tanya siapa tahu tu. Tapi kalau kita ada berdoa sok muka mu pakai bedak berapa ribu, ya tak tanya. Mu pakai telefon handphone ke tak ada handphone ke apa, ya tak tanya. Kaca duk beli handphone kau 40-50 ribu, gada tanah-tanah, mutu-mutu buruk. Tapi akhirat esok muka nak tanya dah tu. Kering mu berapa ribu muka nak tanya dah. Mu makan sedap ke tak sedap, makan di dalam hang ke dalam hang, dalam tu dalam ni, makan mu ni orang panggil hak pasal apa? Kalau makan kau si orang panggil hak patakan tak patakan. Muka nak tak tanya. Muka tangki dak tanya 4-5 perkara ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka man ikhwanuka wa ma kitabuka. 5 perkara ni ingat molek. Ibu bapa hak kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ya'da hasanah dunia, sehat tubuh badan, murah rezeki, dapat anak yang soleh, hasanah akhirat kau. Yang pertama sekali Allah Ta'ala wi lepas daripada seksa kubur. Dalam kubur ada ngaceking, dalam kubur ada ngacekala, dalam kubur ada ular nama Syuja'ul Aqra. Apa Syuja'ul Aqra? Ular ni kalau kita jalan atas belakang dia, panjang tak panjang, kena jalan sebulan baru suk di ekor dia. Mata tu berapi la. Nanti nak patuh fuak tak semaya, nanti nak patuh fuak tak puasa, nanti nak patuh fuak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seksa kubur. Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Hak ni kena ngaji ratib usul ni. Kalau mu tak ngaji usul nak jawab kana, siapa Tuhan engkau? Pas kalau mu tak semaya, siapa dia nak tolong jawab ni muka nakir? Siapa dia? Mu duk tah dunia mu tak semaya, mu duk tah dunia mu tak puasa, mu duk tah dunia mu tak baca Quran. Siapa dia nak jawab muka nakir tu? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kita semaya molek, semaya kita diterima oleh Allah, semaya kita akan buat popiah satu orang laki-laki. Hei muka nakir, aku ni semaya siapa besar? Aku tolong jawab weh. Kalau semaya kita diterima oleh Allah, semaya ini akan timbul satu rupa seorang laki-laki mari temu dengan muka nakir supaya nak jaga tuai ya semaya dia tok sewi muka nakir godek. Yang kelima dua, ingat molek muka nakir kan tanya kita, wa man nabiyyuka. Learning usul tak ngaji. Sifat-sifat tauhid tak ngaji. Kitab faridah pun tak ngaji. Kemudian esok nak jawab dengan gapo buat kita. Sifat 20 tak ada siapa dia mengaji dah. Pondok-pondok pun kena setengah-setengah. Kau masjid pun bakal ada kena-kena dah. Masalah aqidah tu al-islamiyah, aqidah ataupun aqaidul imani. Ini akan ditanya mula-mula sekali oleh muka nakir. Yang kedua, muka nakir tanya man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Lepas tu kita hari-hari selawat tah Nabi berapa kali? Selawat tah Nabi berapa kali? Kalau boleh 10 kali pun wujud dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang mana mimpi jumpa Nabi, orang ni ahli syurga. Amal riwayat semua dah. Orang mimpi dalam ketika hidup jumpa dengan Rasulullah, mari royak doa dia, mari royak cerita pada dia, mari gapo sapu syurga. Lepas tu nak tanya diri sendiri, duk selawat tah Nabi berapa kali sehari? 2. Yang 3, muka nakir, siapakah iman engkau? Siapa iman engkau? Siapa yang dati pimpin engkau? Dan dia tanya juga waman ikhwanuka, dan siapa saudara engkau? Kita nak jawab lagu mana? Duk tah dunia kita tak sepakat, duk tah dunia kita pakat bala Islam sama Islam, muslimin sama muslim, masyarakat kita tak bina, masyarakat kita tak tolong gi mari.
maka akhirat kita nak jawab lagu mana? Munkar dan Nakir tanya, wa man ikhwanuka, siapa saudara kau? Hari ni kita muncul kampung tolak kata tolak kita, pakak satu padu wak tadika wak majlis macam ni. Mudah-mudahan kita dapat boleh jawab soal Munkar Nakir tu juta. Wa man ikhwanuka, siapa saudara engkau? Yakni saudara kita ialah muslimin dan muslimat, mukmini dan mukminat. Dan pula siapakah kita engkau? Kita siapa? Wama kita bukan? Ialah wal Quranul Karim. Lepas tu kita nak jawab lagu manduk tadi tak biasa baca Quran, tak biasa tepuh Quran, tak biasa ambil Quran buka. Berat. Deh. Sebab tu pertama sekali lepas azab akhirat, lepas siksa kubur, apabila ada doa wa fil akhirati hasanah, yang pula lepas pada yang kedua yakni soal Munkar Nakir yang pertama, yang kedua orang panggil hisab kita di padang mahsyar, orang panggil malaikat akan hisab kita secara mudah-mudah. Lepas tu yang tiga hasanah akhirat, yakni kita lakah di sirat dengan secepat mungkin. Yang keempatnya kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Ibu bapa yang dirahmati, nah pada malam ni masa saya panjang dah, masa pun pukul 10.30 akan adik-adik kita nak bagikan hadiah lagi. InsyaAllah berapa abah harap nah 45-60 tahun dah. Lepas tu pergi buka pondok sana. Lepas tu banyak ke daripada talia-talia pok ni lah hak pergi buka pondok sebelah jalan. Kemudian untuk nenek kita besar terana. Ni amanah oyah atau nenek ambo hak belah boleh pujuk. Tu nenek mulai pujuk dulu wak ubi, lagi pula nah wak benar, tapi kerja lain tak ada banyak sangat. Tapi anak cucu setengah-setengah boleh ngaji luar negeri semua. Ngaji pondok patu luar negeri. Ngaji sapasu. Tapi tu nenek hamba ni satunya tu nenek kita yang pertama sekali bila puasa tu nenek kita duduk atas sejadah berdoa dengan Allah. Lagi pula tu nenek kita berdoa dengan Allah. Allah Ta'ala bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua tak nenek kita sebelah balik taning dah. Dia tak tinggal semaya salatul isyraq dan salatul duha. Ni tak nenek kita sebelah balik taning sebab apa anak cucu yang jadi berkat rezeki tak payah. Ia tak tinggal salatul isyraq, usalli sunnatal isyraqi rak'ataini. Saja aku nak semaya isyraq 2 rakaat kerana Allah, baca rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat 2 Fatihah qul huwallah. Lepas tu baca di dalam sujud. Lepas tu doa kepada Allah. Dah bacalah doa. Dah ya ayyu ya qayyum tu boleh baca belaka doa mana-mana. Dah kita tengok dalam kitab-kitab. Ataupun maya duha bacalah doa. Inna du'a du'auk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk wal gafa bi qudrat gawa bi ismatika wa qudratika. Tu doa yang sebutnya. Allahumma inkana rizqi fis sama'i fa anzilu. Ya Allah kalau rezeki ku ada pada langit minta muat turun ya Allah. Wa fil ardi kalau ada di bumi fa akhrijhu minta muat timbul ya Allah. Kalau rezeki ku ada di bumi ya Allah. Wa in kana qalilan kalau rezeki ku sikit ya Allah fakassirhu minta membanyak ya Allah. Wa in kana ba'idan kalau rezeki tu jauh daripada aku ya Allah faqarribhu minta mendekati ya Allah rezeki aku. Ibu bapa adik-adik semua saudara-saudari, insya-Allah pakat awak amal. Akhir zaman tak ada dah ni, belum pada Dajjal nak mari, kita abad yang terakhir. Belum daripada Dajjal nak bagi, Imam Mahdi pun tak nak datang. Tapi tak bi berapa lama. Puak kita nak galik tak leh, nak lupa tak leh dah. Di hari ni puak kita kena jaga soyah dengan amalan. Kena jaga amalan, kena ngaji tak leh tinggal. Lepas tu puak kita pakat gerbek untuk masyarakat. Kalau ada masalah kita main sorak di masjid. Kira di masjid, insya-Allah kampung kita selamat. Karena Nabi kata kalau ada kampung mana hidup jemaah, kampung itu akan buka pintu-pintu rahmat dan pintu keberkatan dan pintu-pintu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati, amun nak royak kepada kata talib sikit sebanyak. Dulu Bu Yadin kita ni orang yang alim, patut orang yang berkat, patut kita turut lah jinjak-jinjak lakah Bu Yadin. Sebab apa Bu Yadin dulu yang berkat. Dan patut kita di hari ni buat apa? Kalau kampung kita tak siu jadi keting, kampung kita tak siu jadi pecah belah, kampung kita tak siu jadi selerak, kita pakat-pakat menghidupkan amalan
kurang-kurang suk hak moyak sani la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali belum tidur. Patut kita niat, ya Allah, tidak payah udaya, tidak ada lepas daripada bala petaka malaikatmu ya Allah. Minta mutalaklah bala atas diriku, tak anakku, tak keluargaku dan atas kampung. Harapnya kepada orang kampung Kota Talib malam ni selalu belum nak tidur tadi, pertama sekali klik wisalat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, masuk dalam rumah, baca qul huwallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad 3 kali. Lepas tu baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Tambah doa lagi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kata Nabi dalam hadis, siapa dia wa amma tika yang masuk dalam rumah, Assalamualaikum, qul huwallah 3 kali, a'udzu billahi kalimatillahi tammat. Allah Ta'ala akan apa? Tolak setan. Setan tak ganggu dia. Mik di malam sampai subuh sah. Lepas tu kita tambah dengan tahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah berapa amarat kemaafan. Dan kalau ada salah dah terkasar dengan orang Kota Talib, lepas tu nak kita harap keampun ni beribu ampun, beribu maaf. Hamba harap maaf kepada semua. Dan walaupun kita tak pernah mari duk kecek sini, tapi amba wasa alhamdulillah adik-beradik amba pun ada sini. Apa tu daging darah ataupun darah amba ada sini. Walaupun lah mana amba kita lah kepadanya orang kampung sini dah. Adik kita, anak saudara kita pun ada kawasan ni. Kita harapnya pada semua minta wi selamat, minta wi berkah. Anak cucu kita seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sihat tubuh badan, murah rezeki, anak soleh, wa fil akhirati hasanah, selamat siksa kubur, selamat di mahsyar, selamat Isa. Harapnya pada adik kakak kampung sini, pakak-pakaklah beramal. Kita hidup insya-Allah kampung kita berkah, kampung kita dirahmati, dan tempat kita ni tempat yang dibertuah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tempat kita dikatakan Serami Mekah. Dulu orang-orang Arab kenal tak Serami Mekah. Gapo dia? Ribatu amat kata. Apa ribat? Yakni Serami Mekah. Orang-orang tani ni Serami Mekah. Lepas tu kita jadi sepatut dengan orang gelar kita Serami Mekah. Kita jangan tinggal amalan. Jangan tinggal amalan. Insya-Allah dengan amalan dia lah dapat boleh jaga, dapat boleh kawal kampung kita. Amanah oyaksanya dan amba klik 10 tahun 12 tahun ni puak amba lepas ngorik mau tak tinggal ngatuk pakai beratur, mau tak tinggal semaya hajat, nak malam amba tak tinggal. Siapa 12 tahun dah sampai sekarang, lepas ngorek kita semaya sekali terpakai, pertama sekali minta selamat orang tua kita, bunda kita, mama tua. Lepas tu minta selamat kok kita untuk pakai semua pondok semua, jah pada bala petaka deki kena, minta Allah Taala tolak, minta selamat pondok, minta Tuhan buka rezeki, minta buka rahmat. Lepas tu minta buka segala kebajikan dan selamat muslimin dan muslimat, khasnya orang petani 3 wilayah dan pula orang di Palestin, orang di Iraq. Nak malam kita minta, tapi Allah Ta'ala bagi pada kita ibu apa. Sebab tu nak kirimnya kepada orang Kota Talib. Semayalah hajat nak malam, semayalah hajat wi jadi sempurna, patu wa amalan wi sokmo, patu baca tabah belum tidur, baca sejadah belum tidur, pagi kita baca Yasin, kalau kita terbit nega, kita baca Yasin. Minta wijaya mereka kita. InsyaAllah pada tu dulu, pada ni dulu, hamba kata dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.